Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Bersaudara Tuan Pengerusi Qaryah Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh bersenjata kuasa, Tuan Imam Ustaz Zul dan imam-imam yang sempat hadir, pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, kaum ibu, kumpulan wanita, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun diuji dengan pelbagai musibah yang sedang menular sekarang ni, iaitu penyakit-penyakit wabak yang asalnya daripada negara-negara yang jauhan dengan kita, hari ini telah pun melanda negara kita, dan macam-macamlah dugaan, ya, kita tengok macam-macam tindakan yang dibuat oleh masing-masing negeri masing-masing lah untuk mengelakkan perkara tersebut supaya daripada menularlah kepada masyarakat. Jadi kita sebagai orang beriman kepada Allah SWT ni tak juga terlepaslah daripada dugaan ni. Sama-samalah kita menjayakan kempen ataupun hasrat pihak berkuasa tempatan memastikan wabak seperti ini tidak menyerang manusia. Maklumlah tuan-tuan kan, kita ni sebelum ni wabak ni adalah wabak daripada binatang, ya, tak pernah menyerang manusia pun. Dalam sejarah tak pernah menyerang manusia. Tahun 1960 dalam khutbah rasanya ada sebut, ya, dalam khutbah ada sebut, ya, pada 1960 dia serang binatang, tak serang manusia, tak pernah menyerang manusia. Cuma kali pertama lah ni dia menyerang manusia, ya, pada tahun sudah. Jadi ia satu benda yang perlu kita semua muhasabah lah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi insya-Allah pada pagi ni saya juga ambil kesempatan ni untuk sama-sama dalam bab azkar ataupun zikir ni, kita menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu Taala ni yang boleh membantu kita dalam usaha kita untuk mengawal benda-benda seperti ni, ya. Jadi special jugalah, ya. Jadi khutbah semalam pun banyak menyentuh berkaitan dengan COVID-19 ni. Alhamdulillah lah, tahniah, ya. Jadi benda yang baik, ya, benda yang baik, ya. Jadi kalau kata tak boleh sembahyang Jumaat tu, tu pelik lah, ya. Nah, kalau tuan-tuan terus hukum tak boleh sembahyang Jumaat tu, tak tepat lah, ya. Tak tepat, ya. Sebab benda tu ibarat macam terburu-buru. Kita ni bila bala turun lagi banyak bermunajat kepada Allah SWT, bukan lagi jauh dengan Allah SWT. Patutnya lagi banyak wabak, lagi banyak kita kena datang masjid berdoa kepada Allah. Dari sudut kebersihan ni, kalau kita tengok, sebenarnya orang Islam lah paling bersih sekali. Dia sembahyang Jumaat ni, dia nak sembahyang Jumaat, dia nak mandi dulu, bagi bersih tu. Sampai kan sebelum pergi sekarang nak berwuduk pula, wuduk bukan basuh tangan aja, basuh kaki, tangan, muka, habis semua basuh. Mana tak bersih, ya. Jadi tak tepat lah. Kemudian pula dia bercampur dengan orang beriman saja. Nafas yang dia sedut tu nafas-nafas orang beriman kepada Allah SWT, orang Islam. Ini kita tak bagi orang pergi sembahyang Jumaat, tapi sekolah kasih. Sekolah lagi berisiko. Kalau sembahyang Jumaat ni dah 1,200 orang, ya. Sekolah 800 orang, berisiko. Kerja kilang lagi berisiko. Dan saya semalam sembahyang kat Kundo, Kampung Kundo semalam, sembahyang Jumaat, Bangladesh, ya. Ayo tu memang pelik, tu memang takut lah, kan. Bangladesh tu pula macam tak faham bahasa. Memang tak faham bahasa pula. Imam tu baca khutbah, dia bantai berselfie lah, berborak dengan dia Bangladesh tu. Saya kata memang patutlah negara kau. Saya kata kadang-kadang hati tu jahat juga, kan. Tengok tu, saya kata betul lah, orang nak sembahyang Jumaat pun tak fikir, tak apa semua, kan. Jadi saya kata pelik betul lah, kan. Ni sekolah ni fun fair, orang datang, yo, sembahyang Jumaat 10 minit 20 minit, dan tuan-tuan kata tak boleh. Pelik. Pelik tuan-tuan, ya. Tapi boleh juga sembahyang Jumaat tu, tak boleh, tapi dengan syarat. Sebenarnya daripada dulu tak ada dalam sejarah Islam, khalifah Islam mengatakan sembahyang Jumaat tu tak boleh. Tak ada dah, ya. Khalifah Islam dulu-dululah. Cuma pendekatan kita yang baru-baru ni, ya, memikirkan soal wabak ni berjangkit dan sebagainya, mungkinlah kita ambil pertimbangan. Tetapi sejarah khalifah-khalifah dulu, Khulafa' Rashidin, Sayyidina Umar Al-Khattab, tak pernah, walaupun tempat mereka dilanda kematian, wabak dan sebagainya seperti kolera, masa tu tak lagi dah tak ada ubat, tak ada vaksin. Ya, Sayyidina Umar Al-Khattab masa jadi khalifah dulu, tak ada vaksin.
Kematian sahabat, antara sahabat yang terkenal yang meninggal ialah Zaid bin Sabit, seorang ulama hadis, pakar Quran, meninggal sebab wabak taun itu. Tetapi pendekatan baginda tu memperbanyakkan, dia kata banyakkan sujud kepada Allah, mohon kepada Allah SWT, pergi sembahyang Jumaat, lagi dahsyat. Dalam sembahyang Jumaat semalam pun kan kan ada sebut berkenaan dengan wabak yang melanda di Iraq dulu, Hijaz. Di Hijaz dulu kan, wabak yang mana dia bukan serang binatang habis mati, dia satu ada angin yang bawa wabak ni, dia serang tumbuh-tumbuhan pun habis mati juga. Ini kita baru orang pun tak ramai pula yang ni kan, dah marahkan tabligh pula. Ini masalahnya, sebab tabligh 100 orang masuk tempat tu, maka dia kata ni tempat bila wabak ni, tabligh pula dia marah. Orang yang melancong ke Jepun, ke Cina tu tak ada pula dimarah. Yang tabligh tu pula dimarah. Padahal tabligh tu yang kena seorang je. Tuan-tuan, dalam 16,000 tu yang kena seorang je. Tu dimarah. Kadang pelik manusia ni, dia hati dia tak sama kan. Tu kadang-kadang manusia ni hati tak sama, tak apa dimarah, tak tahu. Dah orang hari ni nampak tabligh dah halau dah pula. Nampak sekarang ni jangan pakai baju tabligh. Sebab nampak tabligh sekarang orang suruh keluar lah. Orang tak mau. Sebenarnya tak kata tabligh tu apa semua, tapi cara cakap tu menyalahkan tabligh tu tak boleh lah. Jadi wabak ni bila menyerang, tuan-tuan, apa dibuat oleh khalifah pada waktu tu? Khalifah kata, kamu kena datang solat berjamaah, kamu gerakkan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, dikuatkuasakan serta-merta. Maknanya pegawai-pegawai semua kena buat amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan zina, jangan tak semayang, jangan ni apa semua-semua. Akhirnya wabak reda. Lagi bahaya, tuan-tuan. Lagi bahaya, wabak yang melanda tu lagi teruk daripada kita, tuan-tuan. Tapi pendekatan khalifah pada waktu tu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dia jangan kata jangan sembahyang, tak. Dia kata buang alat-alat muzik ni, buang. Dia kata banyak berzikir kepada Allah SWT. Jadi maknanya, tuan-tuan, kan, pendekatan berbeza. Jadi pada kita pun satu pendekatan yang berbeza juga. Pejabat Mufti Negeri Sembilan pun dah keluarkan kaedah bagaimana nak solat Jumaat dalam keadaan ni. Jadi kita bantu. Yang pertama sekali, tuan-tuan, ialah dalam keadaan macam ni, dalam Islam, ihfazillah hayahfazaka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ini nombor satu. Jaga hubungan kita dengan Allah sedaya. Sebab kita tak tahu mati ni, tuan-tuan, kadang-kadang memang kita kata musim ni musim Covid, tapi mati ni tak sebabkan Covid sahaja. Kadang-kadang kita boleh meninggal ni sebab macam-macam penyakit, sebab sakit jantung dan sebagainya, macam-macam perkara lah. Jadi meninggal ni di mana-mana boleh. Jadi hubungan kita dengan Allah kena jaga. Ihfazillah hayahfazaka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah tu berada di mana-mana pun kamu berada. Allah pasti berada dengan kamu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni kalau kita tengok dalam satu rancangan yang kenakan tazkirah malam Jumaat, Ustaz Kazim dengan ada satu ustaz tu, nama ujung dia ada Al-Alamin. Dia Al-Alamin, nama dia lah tu, tapi saya ingat nama ujungnya. Dia kata saya pernah pindahkan kuburan. Saya pernah pindahkan kuburan sebanyak 400 lebih ke 600 lebih. Kubur saya pindahkan. Tapi yang paling pelik dalam sejarah saya memindahkan kubur ni, saya pernah jumpa satu tanah perkuburan tu 600 dalam 400 lebih ke 600 tu, saya jumpa 6 kuburan. 6 kuburan yang istimewa, yang mana bila digali kain kafannya masih putih. Jasadnya masih ada. Dipelihara oleh Allah SWT, tak ada lubang, tak ada apa. Maknanya nak bagi tahu tu. Lalu kami amat terkejut, dia kata, dalam dia punya kuliah tu bersama Ustaz Kazim Alias, dia sebut, lalu saya cari jalan tanya waris apa amalan. Rupanya ke-6 ini adalah orang yang menjaga hubungan dia dengan Quran, ahli Quran. Tak semestinya hafiz, ahli Quran, baca Quran, selalu berzikir dengan Quran, khatam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Tuhanku, ya hayyu ya qayyum, yang hidup dan yang megah berdiri, yang gagah perkasa, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, tuan-tuan,
adalah Nabi SAW kata, idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Ini banyak hadis orang pakai. Hatta kan Mufti Perlis baru-baru ni pun dia pakai hadis ni juga. Dia kata dalilnya ialah apabila kamu dengar sesuatu tentang wabak di dalam sesuatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalamnya. Dan apabila kamu berada dalam itu, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, jangan kamu keluar daripadanya. Kalau kamu berada dalam, kata kawasan kita ni ada wabak, kita tak boleh keluar. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, daripada ni ialah langkah. Ini adalah merupakan salah satu langkah yang Nabi SAW tunjukkan sebagai kuarantin lah. Kita ni kalau ada penyakit, jangan katakan COVID, kita ada cacar air pun, demam panas, demam apa semua yang boleh berjangkit. Pada nasihat doktor pakar boleh berjangkit. Ya, kita duduk dalam rumah lah. Betul tak? Yang nak datang masjid masa tu nak buat apa? Dengan hingus yang melepek-lepek. Itu tak betul lah cara, betul tak? Setiap orang Islam ni kan dah diajar bagaimana cara nak jaga diri ni. Maksudnya dah diajar. Orang cacai, ada tuan-tuan tengok orang cacai kena chicken pox tu datang apa semua? Jarang. Kan? Allah Ta'ala ni dah bagi tahu dah, kalau kamu diserang wabak macam tu, tak payah datang lah apa semua tuan-tuan. Jadi maknanya, kalau kata orang yang ada simptom COVID-19 itu jangan solat Jumaat, mana mungkin tepat lah. Ataupun orang yang ada rasa-rasa macam ada masalah kesihatan tu, jangan datang buat masa ni. Tapi yang sehat-sehat belaka tu, yang kuat-kuat tu, datanglah. Mintalah kepada Allah SWT. Mana situ, ini yang sehat-sehat pun sama tak datang. Memang tunggu je tuan-tuan kan. Tu ramai standby dah. Tuan-tuan bayangkan, baru bagi tahu pagi semalam tuan-tuan kan, tengah hari dah ramai kosong lah. Masjid dah pening lah tuan-tuan kan. Lepas ni kutipan pun pening lah. Pasal apa tuan-tuan, dah orang tak mari kan. Macam mana kan. Tapi masjid kita okey. Ni saya cakap ni ada masjid tempat lain lah, mungkin Sierra Leone ke mana kan, itu kan. Okey. Kemudian yang keempatnya tuan-tuan, ialah kuatkan berzikir kepada Allah SWT. Yang saya, antara zikir-zikirnya yang saya sebut tadi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, zikir yang biasa kita amalkan, iaitu apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini Nabi SAW ajar pada kita. Yang ketiganya, ma min abdin yaqulu fi sabahin kullu yaumin wa masa'in. Barang siapa di kalangan kamu yang membaca pada waktu subuh dan juga pada waktu petang, ya kulli lailatin, pada waktu setiap malam. Dia baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bacanya biar betul. Soal kita ni bacanya macam ni, apa panjang. Bismillahilladzi la yadurru. Semalam saya ada semayang satu tempat, dah tahu tempat kan, Kundo, bukan nak kau buat apalah tuan-tuan kan. Lepas habis semayang tu, adalah hamba Allah tu bacalah, ya, baca itu apa ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa. Ni saya baca ni memang tuan-tuan faham lah. Yang dia baca tu tak faham-faham. Dia baca sangkut pula, dah baca pakai semua, tak boleh. Saya kata dengan dia, buat apalah kita kejarkan yang panjang tu. Kenapa tak baca astaghfirullahalazim? Kan pendek, senang. Bacaan pun betul, tepat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Semua orang boleh ikut. Kalau kita tak fluent, kita tak boleh, ataupun lidah kita, ataupun kita kurang bersedia, tak payahlah baca yang panjang-panjang. Baca yang mudah-mudah sudahlah. Ya, jadi orang pening nanti, kan? Jadi soal maknanya nak ditekankan di sini, ya, fi lailatin, pada waktu malam sebelum tidur. Malam lah, tak salah, lepas isyak ke lepas apa semua ke tuan-tuan kan? Kafatahu, maka jangan risau, tak ada benda yang boleh mengganggu dia. Allah bagi dia kecukupan. Allah bagi dia kelengkapan, kecukupan, segala-galanya Allah Ta'ala pelihara dia tuan-tuan. Sebab itulah maknanya, inilah sebuah sedikit zikir yang boleh kita amalkan tuan-tuan. Ya, yang penting apapun, yang kelimanya adalah sentiasa berusahalah untuk mengelak daripada wabak ni. Macam kata masjid ada siapkan hand sanitizer kan, pencair itu untuk tuan-tuan punya apa semua tu kan, itu boleh jadi asbab lah usaha kita untuk kita mencegah diri daripada terkena wabak. Ya, terkena wabak ni tuan-tuan, satu benda yang baik lah. Ya, jadi sekarang ni dah pening kepala, saya pun buat kerja kahwin pun pening lah ni. Kan tuan-tuan kan, takut mangkeh apa semua kan. Satu, yang keduanya muan kita buat tu dah banyak, takut bermazir pula. Tak apalah kalau bermazir nanti kirim rumah saya.
Hantar rumah saya tetangga. Tahulah selesai kan. Jadi jangan risaulah. Yang penting tuan-tuan hiduplah seperti biasa. Jangan risaulah. Cuma bak kata orang tu, kalau jemputan ni kita pergilah. Kita doa pada Allah, ya Tuhanku, Engkau mempunyai rahmat. Engkau suruh aku datang pergi ziarah orang meninggal, ziarah pergi majlis orang-orang Islam, pergi semua. Engkau bagi berkat, jauhkan aku daripada bala. Minta pada Allah lah. Kan? Minta pada Allah Ta'ala lah. Ya, minta pada Allah. Tuan-tuan ni bukan pergi saja-saja. Tuan-tuan pergi ni ada sebab. Minta pada Allah Ta'ala. Jangan risau. Jangan tuan-tuan takut. Dengar kenduri kahwin tak datang. Kami ni Cikgu Ma'arif semua ada buat kenduri ni, tak datang juga. Kan? Apa semua, orang meninggal tak dikebumikan. Pelik. Ya, jangan gitu tuan-tuan ya. Maknanya jangan panik. Jangan panik lah. Apa pun langkah-langkah usaha keselamatan kesihatan ni perlu kita buat macam mana pun. Okey? Jadi saya rasa cukup setakat tu untuk pagi ni bersama dengan tuan-tuan semua. Jadi ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada? Okey. Satu soalan. Zikir ni kan, memang dulu dah tinggalkan zikir pada kita, tapi kita tak amalkan. Jadi dah berlaku dulu, barulah kena tinggal. Contoh ni seperti Ustaz tadi, jariah sama-sama habislah. Kalau tak amal dia tu, kita amalkan. Tapi berlaku sama baru kita cari balik. Waktu tu mesti dia kata tinggal gitu. Sama saja. Okey. Cikgu cakap tadi, faham? Orang perempuan mungkin tak tahu, belah sana mungkin tak apa dengar kan. Ustaz Cikgu Ma'arif bagi pendapat dia, bagi apa ni, tentang dia kata zikir-zikir yang antara yang saya sebut tadi tu macam yang ya riyasan mustaghithin arithna, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu. Ini ada zikir-zikir tu. Jadi zikir-zikir ni tuan-tuan dikatakan bahawa kita ni masa senang dulu tak nak kita amalkan. Bila dah ada je wabak macam ni, barulah kita terhegeh-hegeh. Maksud macam tu lah basuh basuh saya tu, cikgu tak cakap macam tu. Saya yang khabar macam tu. Terhegeh-hegeh nak buat masa tu kan. Kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan, benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah Allah ya pada waktu kamu senang. Allah akan ingat kamu pada waktu kamu susah, kamu memerlukan. Betul lah tu. Maknanya kita jadikan satu penghayatan. Selepas ini, walaupun kita belum kena wabak, kita masih sehat lagi, bermulalah beramal daripada sekarang. Sekarang bagus kadang-kadang wabak ni. Bagus pasal apa? Supaya kita beringat. Kita beringat tuan-tuan. Kalau tak berlaku macam ni, kita buat tak kisah je. Alah Cina, kita kata. Alah Cina kena. Betul tuan-tuan ya. Tapi kita kena ingat. Sebab itulah dalam khutbah semalam pun ada sebut, makanan pun jaga juga. Jangan makan benda-benda tak sembelih. Jangan makan benda-benda yang tuan-tuan ragu datangnya. Sebab tu kita dah mula jaga pemakanan kita balik. Jangan pakai tujah yuk. Nampak ya tuan-tuan, asalkan kambing je tak kira. Semua susah ya tuan-tuan. Tak boleh gitu. Kita kena tengok yang pakai tujah ya, tak boleh gitu. Pastikan orang Islam yang semulih pasti orang Islam yang uruskan. Ikut kaedah tu selesailah masalah tuan-tuan. Ni bangsa tak ikut ni payah-payah ni. Bangsa tak ikut. Zikir-zikir pun macam tu juga. Time-time senang macam ni, amal lah. Mulalah beramal. Lepas semayang sekarang cubalah bismillahirrahmanirrahim ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati. Ambil dalam buku maksurat tu, cuba amal sikit-sikit. Cuba bacalah, manalah tahulah tuan-tuan. Mudah-mudahan inilah kaedah bagaimana Allah Taala membawa kita kembali ke pangkuan. Ke pangkuannya tuan-tuan. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepadaku. Kan? Maknanya wabak ni mudah-mudahan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan maaf daripada saya, terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah.